main masuk je lah dah nampak ni. Apalah korang. So inilah dia Suzuki Katana 2021 tawaran terbaru Suzuki Malaysia. Katana ni sertai V-Strom 650XT, V-Strom 150XT, Hayabusa GXX S750 dan juga Suzuki SV650. Jadi antara semua variant diperkenalkan, salah satunya merupakan Suzuki Katana. Jadi saya tak tahu nak cakap apa tentang motor ni. Kalau tengoklah sendiri design dia, pada saya overall design konsep dia memang sangat-sangat cantik. Okey, diorang mengupas seorang designer daripada Italy untuk memastikan Katana baru ni mengikuti DNA sama daripada Katana tahun 1982. Okey, so apa yang ada dengan model baru ni? Right. So kita cakap tentang enjin 999cc 4 inline. Okey, ini merupakan enjin sama yang diambil daripada GXX-R 1000 bagi model tahun 2005 hingga 2008. Okey, jadi apa beza enjin GXX-R 1000 2005 hingga 2008 berbanding dengan GXX-R sekarang? Beza dia punya stroke lebih panjang dan yang model GXX-R sekarang lebih pendek lah. So jadi apa yang korang dapat? Sebuah motosikal yang lebih torky, okey, dengan kuasa sekitar 150 horsepower dan juga 108 Nm torque. Suspension fully adjustable daripada Kayaba depan dan belakang. Alright, kita ada brake Brembo dengan dual floating discs. Kita ada ABS depan belakang. Alright, kita ada lampu LED signal kat sini, lampu depan dia. Alright, kita tengok kejap. Alright, pada saya memang daripada depan nampak cun gila. Okay, cumanya perlu saya ingat, motor ni walaupun datang dengan harga sekitar 77,000 tak silap saya, tapi dia ada beberapa kekurangan. Tapi kekurangan tu kita cerita sambil ride lah. Okay, jom. Ya, nampak ni kunci mechanical key. Pada saya suka motor yang pakai kunci. Sebab kalau pakai keyless, saya rasa dia macam tak berapa nak the character sangat. So bila ada kunci tu, feeling tu lagi sedap. Nampak tu, monochrome LCD. Alright, dia bukan TFT. Itu antara benda pertama yang akan saya ceritakan. Okay, so sekarang kita ada traction control berada pada tetapan nombor 2. So kita ada 1 yang paling rendah, 2 normal, 3 paling tinggi dan off. So untuk kali ride ni kita pakai off lah. Alright, kita tak perlukan traction control. Alright, so jom. So start engine dia memang senang. Tekan sikit dia dah start. Sebabnya Suzuki ada pakai very special system kat sini yang memudahkan motor lebih kurang start. Dan seperti biasa, kalau korang tengok review kami mengenai Suzuki sebelum ni, dia ada low RPM assist, yang mana bila korang masuk gear 1, korang lepas, dia dah jalan. Bagi memastikan korang tak rasa malu dengan enjin mati. Okay, jom. So seperti biasa, kita nak hantar motor ni hari ni. So seperti yang saya cakap di awal video, motor ni menjana sekitar 150 horsepower dan 108 Nm torque. Daripada segi angka kuasa memang sangat-sangat impresif, mengagumkan. Sebabnya dia menggunakan pakai enjin daripada GXX-R 1000 bagi tahun 2005 hingga 2008. So bagi tahun tu, lepas 2008, Suzuki mengemas kini enjin GXX-R dengan stroke yang lebih pendek. Jadi motor ni datang dengan stroke yang lebih panjang, sekaligus menawarkan torque yang lebih tinggi. Dan selain daripada antara perubahan ketara yang selain daripada aspek rekaan, enjin dan sebagainya berbanding model 1982 Katana, Katana waktu tu datang dengan handlebar jenis clip-on. Tapi bagi tahun 2019-2020 yang diperkenalkan Katana tu, dia pakai handlebar yang tinggi. So dia punya riding ergonomic tu lebih menegak, lebih selesa.
Okey, tadi kalau perhatikan saya ada cakap yang saya nak kongsikan beberapa kekurangan mengenai Suzuki Katana 2021 ni. First, kita mulakan dengan skrin depan tu. Dengan harga lebih 70,000, tapi skrin dia masih lagi monochrome display, bukan TFT. Dan skrin ni bila tengah panas, silau dia agak kuat, jadi korang tak nampak apa yang sebenarnya tertera kat situ. Okey. Dan seterusnya, motor ni juga tidak didatangkan dengan elektronik yang moden lah. Pertamanya, motor ni tiada 6 axis IMU. Okey. So bila kalau ada 6 axis IMU tu, maksudnya korang akan dapat cornering ABS, okey, traction control dan sebagainya. Benda tu tak wujud dekat motor ni. So it's very raw. Keduanya, korang tak dapat quick shifter. Yes, mau bagi sebuah motor yang berharga 70,000 ke atas, pada saya, jika korang membelanjakan sebanyak tu, of course korang mengharapkan sekurang-kurangnya ada quick shifter kan. Tapi motor ni memang tak ada. Macam saya cakap, it's very raw, it's very clean. Apa yang korang dapat adalah rekaan ikonik Katana dengan enjin yang sangat-sangat berkuasa, yang mana korang perlu kawal dengan tahap kemahiran korang, bukannya dengan bantuan elektronik. Okey. Tapi pada saya tak kisah sebenarnya ketiadaan 6 axis IMU ataupun TFT screen tu. Tapi saya agak kecewa sikit sebab motor ni tak ada sistem ride by wire atau throttle by wire. Sebaliknya, Suzuki memberi kepercayaan sepenuhnya kepada sistem Suzuki dual throttle valve. So itu sistem yang Suzuki guna pakai untuk memberikan responsive throttle kepada penunggang. Pada saya, kalau ada ride by wire tu, dia lebih precise, lebih efficient berbanding fungsi dual throttle valve ni. Bagi setengah orang mungkin it's a big deal. Pada saya sekali dengan orang, it's very big deal. Saya tak kisah sangat tentang yang fungsi-fungsi lain tu, tapi at least ride by wire tu kena ada. Dan seterusnya, motor ni juga walaupun 1000cc dan datang dengan enjin yang cukup berkuasa, tangki dia hanyalah 12 liter. So kapasiti tangki dia 12 liter pada saya sangat-sangatlah kecil. Saya pakai pergi 100 km pun tangki dah macam apa dah berkelip-kelip lah. Aduh. So dia enjin berkuasa, and then dia perlukan minyak dan dia makan minyak, tapi tangki kecil. So dia agak slack lah bila bawa motor tengah syok, sedar-sedar tangki dah berkelip. Yang tu yang macam tak syok tu. So kalau lah Katana ni datang dengan tangki yang besar sikit, sekurang-kurangnya 14 liter lah. Okay. Sebab motor lama saya Suzuki pula, Aprilia Shiver 750, tangki dia sekitar 13-14 liter. So yang tu saya rasa dah okey. Yang ni 12 liter tu agak kecil sangat lah. Okay. So it needs a bigger tank. Tu je. Okay, so itulah antara aspek yang saya rasa macam kurang sikit tentang Katana ni. Tapi okay, tak fair lah kalau saya nak cerita keburukan je kan, kekurangan. Saya nak cerita juga apa yang layan pasal Katana ni. Okay, pertamanya, riding ergonomics dia sangat-sangat selesa. It's very fun. Tempat duduk dia terutama ruang kat kaki tu, dia kurus.
boleh buat kaki terkepit. Saya rasa bila duduk atas motor ni saya full control lah. Okay, saya tak ada rasa macam power tu, motor tu macam bawa saya, tapi saya rasa macam saya bawa dia. Sorry. Dan handling wise dia, of course, memang best. Dia buatkan every time korang lompat atas motor ni, korang tak sabar. Contohlah korang ride motor ni, korang balik, korang tak sabar nak ride motor ni lagi sekali esok. Dia punya riding experience tu memang sangat best, sangat layan. Sekarang kita akan tempuh traffic jam. So motor ni walaupun ketiadaan 6 axis IMU yang menawarkan lean angle yang lebih baik, pada saya itu bukan satu isu besar. Kalau korang seorang yang mahir mengawal jentera, mahir mengendalikan jentera berkuasa tinggi, big bike seperti Katana ni, dia bukan satu masalah. Tapi pada saya lebih baiklah kalau ada. But itulah yang macam saya cakap, walaupun dia ketiadaan dengan beberapa aspek seperti 6 axis IMU, power modes, dia tak ada riding mode apa semua okay? Dia tak ada quick shifter, dia tak ada fungsi throttle by wire atau ride by wire. Dia masih lagi menawarkan pengalaman menunggang yang sangat-sangat best, sangat-sangat layan. Saya shoot video ni sekarang ni dah berada di penghujung atau minggu-minggu terakhir 2021, dan secara peribadi saya rasa Katana ini is the best hyper naked bike bagi tahun ni di Malaysia. Okay, memang sangat-sangat layan lah dia punya prestasi tu. Ayah, kesana lah sikit kot ia pun. Langsung tak nak bagi ruang bila bawa motor. And then dalam traffic jam ni, fungsi low RPM assist yang mana bila korang pada gear 1, korang tak perlu pulas throttle, dia dah berjalan. Pada saya sangat-sangat bantulah. So kurangkan risiko motor atau enjin berhenti mengejut, atau kita panggil sebagai engine stalling tu. Benda tu tak berlaku. Terima kasih pada fungsi low RPM assist ni. Yang kalau korang perhatikan video-video Suzuki sebelum ni, saya memang, pada setengah orang mungkin fungsi low RPM assist tu tidak membawa kesan yang besar. Tapi pada saya sebenarnya itu antara fungsi yang sangat-sangat pandai lah daripada Suzuki. Dia memastikan penunggang berada dalam kawalan sepenuhnya. So saya memang beri fokus pada aspek tu. Pada saya setiap penunggang perlu mendapat kawalan sepenuhnya ke atas mana-mana jentera dia orang ride. So okay, kalau korang perhatikan, yes, ada dah banyak review Katana ni di YouTube dan sebagainya, dan rata-rata mendakwa dia punya harga tu agak tinggi bagi sebuah jentera naked yang kekurangan ciri-ciri moden seperti yang saya cakap di awal video. Pada saya itu bukan satu isu. Sebab sejujurnya saya cakap, kalaulah saya punya interest sekarang ni dah terarah kepada motosikal touring, motosikal adventure dan sebagainya, jika saya boleh ada second big bike, saya memang dah beli Katana ni. Memang layan habis. So
So dekat motor ni kita ada banyak aspek yang memang dia tunjukkan dia sebuah Suzuki Katana. Kita ada tulisan Katana kat sini, kita ada tulisan di sebelah subframe, di sebelah kanan dan kiri. Okay, di bahagian dash ni memang agak simple. Yes, korang boleh perhatikan dia punya ruang depan tu, lampu dia agak dia punya penghadang angin tu agak rendah. So normal lah bagi sebuah motosikal naked. So apa yang berlaku bila korang speed lebih 160 km sejam, korang akan terasa angin tu menghentam muka badan tu agak kuat lah. Alright, so yang tu je lah agak kurang selesa. But ada juga yang tanya macam mana nak guna Katana untuk riding long distance. Pada saya, oh cantiknya Honda DB150 tu. Pada saya Katana ni tak sesuai, sebab dia kan pertamanya macam saya cakap tangki dia 12 liter. Riding wise selesa, takkan tempat duduk dia agak tak tebal mana. Jadi after 150 km tu korang akan stop dah lah, sebab tempat duduk sakit. Minyak pun dah berkelip masa tu, atau sebelum tu lagi tu korang dah kena isi minyak. Okay, tapi aspek power dia ulas je. Sedar-sedar dah 1.3. It's a very fun bike to ride. Saya memang tersengih every time bulan throttle. Jarang tu sebenarnya saya nak rasa apa sampai tahap macam tu. Tapi dengan Katana ni memang dia buatkan setiap saat tu memang enjoy habis. Oi lubang. Apa banjir ni banyak betul lubang. Tapi itulah, saya rasa kalau motor ni ada quick shifter kan, Allah hai, lagilah best. Confirm layan. Hai, main masuk je lah dah nampak ni. Apalah korang. Macam-macam jumpa orang atas jalan ni. So itu je lah kot yang apa yang saya boleh ceritakan tentang motor ni. Beberapa aspek yang saya rasa sepatutnya ada lah, yang mana Suzuki Jepun perlu pertimbangkan. Sekurang-kurangnya bagi quick shifter, TFT screen tu saya tak kisah sangat. Bagi quick shifter dan ride by wire, yes, saya tahu, saya faham. Sejak Suzuki Jepun memperkenalkan Katana ni, apa yang mereka cuba jual atau pasarkan adalah sebuah centera dengan DNA yang cukup ikonik daripada Katana 1982 dilancarkan dulu. Saya memang cakap DNA tu memang ada. Okay, DNA tu tetap ada. Nostalgia menunggang sebuah Katana 1982 tu tak ada. Cumanya kita dah masuk tahun 2021, dah nak masuk 2022 dah. Okay, so kurang-kurangnya bagi sebuah motosikal moden, terutamanya Katana dengan enjin 1000cc ni, dengan harga lebih 77,000 tak silap saya. Dah turun sebenarnya. Dulu masa dia launch mula kat Malaysia 84,000 oleh pengurusan lama. So dah turun kat situ. Tapi lah masih lagi dengan harga 70,000 tu, pada saya sekurang-kurangnya kena ada lah electronic system tu yang moden. Tapi saya kena cakap, banyak kali saya cakap tapi kat sini, motor ni ketiadaan benda-benda yang saya cakapkan tu tak mengubah hakikat yang Katana ni merupakan jentera yang sangat-sangat best. Sangat-sangat enjoy. Dalam bahasa mudah, bahasa yang korang faham, motor ni memang steam gila bawa. Setiap moment tu memang sangat-sangat steam bawa. Saya enjoy gila bawa motor ni. Lopak di mana-mana rancak. Saya ikutkan dah lambat ni hantar motor ni. Ni paling lambat saya hantar ni. Tu dah sebab sayang sangat nak hantar.
Kalau lah saya tak perlu bawa wife saya naik motor, memang dah rembat dah. Bukan rembat dah, angkat dah satu katana ni. Allah, best sangat tuan-tuan. Serius tak tipu. Kalau korang beli, kalau korang rasa nak beli katana, korang beli je. Memang tak mengecewakan. Saya memang tak nak cakap bohong, sebab yang dia tak ada ciri-ciri yang saya cakap tu kan. Oh, okay, masih. Tapi pada saya, dia tak ganggu lah tahap keterujaan ride motor ni. It's a very fun bike to ride. Saya memang tak tipu part tu. Saya enjoy every minute saya bawa motor ni. Dia punya handlebar ni, vibration dia very very little. Dia tak rasa sangat. Even though saya speed dalam 14, 15, vibration dia tak terlampau rasa. Especially kalau korang pakai glove yang berkualiti. Okay, dia punya riding ergonomics seperti saya cakap, tak rasa letih. Saya bawa paling jauh non-stop pun 100 km tak rasa letih. Bahu tak rasa letih. Cuma macam saya cakap, dia punya tempat duduk tu agak keras sikit, nipis. Okay, yang mana mungkin korang boleh buat sendiri, betul kan. Suspension Kayaba ni adjustable depan dan belakang. Kita ada fork kat depan ni 43mm. Okay, and itu je lah kot setakat ni yang saya boleh ceritakan. Pandangan daripada atas, dia punya keseluruhan tank ni pada saya memang cantik. Okay, and masa saya bawa motor ni pun jiran-jiran kata nampak cantik. Ada makcik yang berusia 60 lebih pun kata cantik. Dia kata motor ni nampak macam alien, kata dia lah. Kalau tanya saya, dia nampak macam post-apocalyptic punya design, sama seperti dalam komik Akira tu kan. Pada saya, kalau korang kat luar sana yang memang ada teringin nak beli katana ni tapi rasa sure tak sure, saya cakap go ahead. Go ahead, korang takkan kecewa punya. Kalau apa yang korang cari dalam ride sebuah motosikal tu adalah rasa teruja, go ahead dan dapatkan katana ni. Kalau bukan sebab saya nak bawa saya pergi ride, saya dah lama angkat ni. Saya tak kisah, sejujurnya saya tak kisah dengan tangki 12 liter dia. Dengan dia bukan TFT screen, dia tak ada power riding mode, dia tak ada quick shifter, okay, cornering ABS dan sebagainya. Tapi 6axis IMU, kalau kira-kira balik banyak sebenarnya dia tak ada. But it's a very very fun bike to ride. Saya rasa saya nak pulang ni, saya akan rindu gila katana ni. Harapnya in the future adalah lagi peluang nak ride. Sebab handling wise sedap. And it's very easy to handle. Tak ada rasa overwhelm sangat. And saya suka yang tahap kelebaran handlebar ni daripada hujung ni sampai hujung sana. Dia rasa kita berada dalam full control. Dia buat kita rasa macam korang duduk atas motor ni, bukan you are sitting on the bike, not in the bike. Macam tu lah. Dalam bahasa Melayu tak erti nak explain. Mungkin ramai yang berpendapat, okay, dengan harga 77,000 tu there's a lot of bike in the market yang korang dapat dengan harga tu. Yes, betul. Tapi dengan katana ni, apa yang korang dapat, sebuah centera yang sangat-sangat cantik. Rekaan dia sangat-sangat unik. Okay, macam saya cakap, mengekalkan identiti katana 1982 tu. Motor ni korang kat traffic light, korang parking kat kedai mamak, korang park dekat genting, korang park dekat Lemang Tok Ki, okay, Lemang Tok Ki Bentong dah tenggelam. Okay, memang dia akan attract orang. Macam saya cakap, tua, muda, budak-budak, orang tua memang suka
dengan design dia, sebab nampak unik sangat. Dan yang tu antara elemen yang saya rasa susah nak dapat pada motor-motor Gentra sekarang. Sebabnya rata-rata dah hilang identiti. Maksudnya macam Monster, dia dah nampak macam MV Agusta, dia punya riding wise dah rasa macam typical naked bike, TO9 dan sebagainya. But Suzuki Katana ni, dia rare, sebuah motosikal yang one of its kind. Dia something yang sangat-sangat unik yang ada dalam pasaran. Dan bagi saya, dia ada identiti dia tersendiri yang mana susah nak dapat kat mana-mana pun. Kena bagi tahu media ni, aku dah tak tahu. Alright, media. Alright. Okay, so itulah antara yang kau nampak. V-Strom 650, SV 650, GXXR 1000R, GXXR 750 dan motor ni Suzuki Katana. Okay, kita dah sampai. So, tu je lah review kami di Motor Melayu mengenai Suzuki Katana 2021 ni. Seperti biasa, untuk lebih terperinci, layari www.motormelayu.net. Dan juga jangan lupa like, share, subscribe video ni sebab kita akan bawa lebih banyak konten untuk korang di luar sana. Jadi itu saja. Assalamualaikum.